عليهم ولا المغضوب الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم. Kena adjust ni, aku boleh adjust. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama menyambung pengajian duha mingguan kita di Darsa Tongkayak ni, Rumah Darus Sajidin. Semoga Allah SWT memberkati kita dan merahmati kita semua. Dan Allah SWT, saya masih lagi mencari kitab apa nak baca pagi ni. Allah SWT. Jadi ada beberapa kitab lah yang kita akan baca. Yang kita tanya dulu lah Syekh macam mana, boleh tak boleh baca. Nanti kita tengok macam mana pandangan ibu kita. Di antara kitab yang saya rasa nak baca dekat sini untuk pengajian mingguan kita, yang pertama Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin ni karangan Syekh Abdul Samad Nafalim Bani. Dalam ni lengkap ilmu-ilmu fardu ain dan amalan harian lah. Ataupun kitab biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang guru kita bagi baca, kita bacalah. Jadi banyak kitab lah cadangan kita untuk baca pagi ni, untuk mengaji dengan semua. Cuma saya lebih utamakan kita asas, untuk sama-sama kita talaqi, kita nipis sikit lah. Saya mudah kita untuk kita mengaji dan kita khatamkan kitab tu. Dan pagi ni insyaAllah kita kongsikan sikit dulu berkenaan dengan kitab Adab fil Islam, Adab dalam Islam, yang dikarang oleh anak murid daripada Syekh Al-Habib Azin bin Ibrahim bin Sumaid hafizahullah ta'ala. Kita tengok ada adab pada pagi ini untuk kita amalkan. Allah SWT. Allah. Kita tengok adab menghadiri majlis ta'lim, adab menghadiri majlis ilmu. Untuk hari pertama ni kita ngaji adab lah, untuk kita ingatkan balik ada adab mengaji, untuk kita amalkan insya-Allah. Allah senang. Ni aku dah di sini lama dah, berdoa tak ada, banyak bulan dah tak ada. Jadi ada balik ni syukurlah pada Allah SWT. Tengok ada adab menghadiri majlis ilmu. Yang pertama di antara adab ketika menghadiri majlis ta'lim atau majlis ilmu, duduk dengan sopan dan tidak bergurau. Adab pertama, duduk dengan elok-elok. Apa maksud duduk elok-elok? Yang pertama sekali duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, duduk tawarruk. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, dia lebih kurang dalam 15 tahun ataupun 16 tahun Syekh Abu Bakar bin Salim ni, dia duduk bersimpuh saja. Macam kita duduk tahiyat akhir tu bersimpuh macam tu. Sehingga kan Allah SAW, dia tidur pun nak kena bersimpuh, tak tidur baring. Orang tanya, wahai Syekh, kenapa yang kau duduk bersimpuh tak ubah kaki ni? Tak lengah ke, tak sakit ke buat duduk macam ni? Berapa belas tahun dah kau buat macam ni? Tidur pun bersimpuh juga, tak pernah hujung kaki, tak pernah duduk sila, dan tak pernah duduk dalam keadaan yang tak elok rasanya. Kata Syekh Bakar bin Salim Fakhrul Wujud,
Allah SWT. Kata dia, inilah duduk seorang hamba di hadapan Tuhannya. Maksudnya dia sentiasa merasa Allah lihat dia, maka bagi dia nak Allah lihat dia dalam keadaan adab. Itu Syekh Bakar bin Salim. Macam mana kita duduk macam mana? Awliya ni, Allah SWT, wali ni, dia duduk elok-elok ni bukan sebab orang nak tengok, sebab Allah nak tengok. Tu wali Allah SWT. Kita kadang-kadang duduk elok dalam majlis ilmu kan. Wali ni duduk dalam majlis, duduk elok setiap saat. Kenapa? Malu pada Allah, takut pada Allah, dan tak mahu Allah lihat mereka dalam keadaan tidak ada adab, kurang adab, tak elok adab. Kerana adab itu adalah pintu untuk kita mendapatkan Allah SWT. Tanpa adab dihalau. Siapa main rumah kita tendang pintu kita, siapa main rumah kita ketuk pintu kuat, kita akan halau. Pergi balik. Maksudnya orang tidak adab akan dihalau daripada pintu Allah. Apa maksud pintu Allah? Daripada rahmat Allah. Akan dihalau daripada anugerah Allah, akan dihalau daripada rahmat Allah, akan dihalau daripada kurniaan Allah SWT. Akan dihalau daripada kurniaan makrifah dengan Allah SWT. Tapi siapa yang datang pada Allah, jalan pada Allah, bersihkan jiwa dia untuk kenal Allah dan keadaan adab, maka Allah akan cepatkan perjalanan untuk sampai pada Allah. Makin tinggi adab, makin tinggi maqam ataupun darjat dari sisi Allah SWT. Makin tinggi adab, makin tinggi ilmu. Dan bahkan kata ulama, alamat seseorang itu ada ilmu adalah adab. Dan tidak ada ilmu bagi orang tidak ada adab. Banyak orang ada PhD lah ni, PhD hadis lah tu. PhD hadis ni melambangkan dia ni ahli hadis, ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ahli Rasulullah Allah SWT. Tetapi perangai, sikap sebiji tak macam Rasulullah. Tak macam Rasulullah langsung, maksudnya kata-katanya rendahkan orang Islam, kata-katanya kafirkan orang, kata-katanya tuduh orang bid'ah, kata-katanya hina orang, kata-katanya tuduh orang syirik, kata-katanya angkat diri dia, kata-katanya bangga diri dia. Ini bukan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahli hadis yang menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Kata ulama, sedikit ilmu dan banyak adab lebih bagus daripada banyak ilmu sikit adab. Lagi teruk lah banyak ilmu tak ada adab, lagi teruk itu, tak boleh pakai maksudnya. Okey ya. Nak ikut ulama ni ikut yang ada adab. Tak ada adab, tanda ulama tu tak betul. Walaupun dia ngaji Yaman ke, Mesir ke, ngaji Jordan ke, ngaji Madinah ke, Mekah sekalipun. Jangan kita anggap balik Madinah ni bagus semua sebab dengan Rasulullah. Depa tu orang yang mendahkan Nabi SAW. Dia kadang depa orang yang hinakan Nabi SAW. Dan depa orang tak ziarah pun Nabi SAW. Ada kawan-kawan kita ngaji Madinah, kita kata hampa tak pergi ziarah Nabi. Kata tiap hari kalau aku duduk sini, tiap hari aku duduk dekat makam Nabi SAW. Dia kata apa? Ziarah Nabi apa? Apa fadilat ziarah Nabi? Ada apa? Macam tu. Itu PhD hadis tu. Allah SWT. Jadi Allah SWT, kita nak orang beradab bimbing kita. Kita nak orang yang ada akhlak bimbing kita. Jangan ikut ulama-ulama, tok-tok guru, PhD ke, ustaz ke, yang dia ajak kita rendahkan ustaz lain, yang dia ajak kita hina orang Islam, kutuk orang. Jangan ikut orang iblis tu. Walaupun nama dia ulama kibar, ulama kabir, ulama tinggi, ulama hebat, ulama PhD, jangan ikut syaitan tu. Kerana apa? Ulama jahat ni lebih dahsyat daripada Dajjal lagi. Dia panggil ulama Dajjal dan lebih dahsyat daripada Dajjal. Jangan ikut ulama Dajjal, yang ikut ulama usuk, yang akan bawa kita ke pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tanda apa? Dia tidak ada adab. Suka keluar fatwa-fatwa, hukum-hukum yang menyalahi syariat Allah, yang menyalahi syariat agama Islam, yang menyalahi ajaran Rasulullah SAW. Fatwa ikut hawa nafsu, fatwa ikut politik, fatwa ikut mikiran dia, fatwa ikut duit dia. Pakai duit, fatwa keluar macam ni. Allah SWT. Fatwa ni maksudnya apa? Orang keluar hukum lah. Bukan maksudnya mufti saya keluar fatwa. Tak, siapa saya keluar hukum, satu hukum dia keluar fatwa lah. Nabi sebutlah hadis sebenarnya. Nabi kata bila mati ulama ramai mati, orang akan angkat orang jahil naik. Orang akan respect, orang akan kata PhD hadis lah, ulama ni keluaran universiti yang ni hebat ni. Akhirnya orang rujuk dia semua hukum. Akhirnya dia bukan semua mengaji semua bidang, dia cakap semua bidang. Kata Nabi SAW, dia sesatkan orang lain. Dia fatwa dia sesat, kata Nabi SAW. Dia suka beri fatwa, suka keluarkan hukum. Orang tahu ustaz apa hukum dia, orang mengaji sini, oh itu golongan sesat. Ustaz apa hukum dia depan ni amal sini, oh ini semua kubur, itu fatwa yang sesat. Alhamdulillah min dzalik. Akhirnya dia halalkan darah orang Islam. Dia kata ni golongan kita kena bunuh. Yang beri wujud ni golongan ziarah kubur. Jangan beri wujud golongan tahlil ni. Bunuh dia apa? Bom dia apa? Ini ulama Dajjal dia, okay? Ulama Dajjal. Okay, ya? Nabi kata aku lebih takut menimpa umat aku lebih daripada Dajjal lagi apa dia? Ulama usuk. Ulama usuk lebih aku takut daripada Dajjal mai kat umat aku.
Dajjal mai tu tak apa lagi, ada umat akan kenal dia, ada umat tak akan ikut dia. Kenapa ni Dajjal ni? Kita ikut apa? Ulama ramai umat ikut. Sebab apa? Sebab berjubah saban, cakap Quran hadis. Siap ada sijil lagi. Siap masuk TV lagi, orang semua pergi ikut. Dajjal nanti dia mai, semua orang Islam tahu, oh ni Dajjal ni. Ulama usul orang tak tahu kesesatan dia. Orang yang maksudnya orang awam lah, orang alim tahu. Orang alim tahu ni sesat ni ilmu dia. Ya. Dan tanda orang terbenar, adab mereka elok, adab mereka, akhlak mereka, percakapan mereka, rendah diri dia. Allah. Kerana orang tak betul iman, tak betul akidah, adab dia tak boleh betul, adab tak boleh elok. Yang pertama, duduk dengan sopan dan tidak bergurau dalam majlis ilmu. Ni adab. Duduk dengan sopan maksudnya apa? Duduk elok, duduk dalam keadaan merendahkan diri. Allah. Duduk dalam keadaan kita merasakan kita paling buruk sekali. Apa muslimat ramai sangat tu, main ke depan sikit tak apa, kosong banyak, keluar main ke depan tak apa. Kak-kak kita tu boleh keluar ke depan. Duduk kat pakai merah, penuh sampai belakang tu. Kesian dia sempit. Tak ada, muslimin tak ramai. Tahu ni apa? Muslimin ni. Abang kita main dekat sikit. Apa dia? Main kot ni. Penuh kot ni. Cik saya. Orang siapa ada uzur apa boleh duduk atas kursi cushion ni tersedia. Boleh penuh kot ni. Kalau orang lelaki boleh penuh kot kiri ni. Bawa senang. Muslimat orang muslimat sungguh-sungguh mengaji. Kita orang lelaki ni suka apa dia panggil apa? Sila orang ni tak apa ayang pilu sayang pilu, abang isteri pilu, dia tak pergi juga. Okey. Duduk dengan sopan dan tidak bergurau. Duduk dengan sopan ni kita rasa apa? Aku paling lekeh kali. Kita tengok dalam majlis ni, kita tengok semua orang, akulah paling dosa banyak kali. Allah senang. Walaupun kita ustaz sekalipun, kita tok guru sekalipun, kita wali sekalipun, tak kira apa pangkat kita. Kita mufti sekalipun, kita menteri sekalipun, bila duduk dalam majlis pandang semua orang, pandang apa? Semua orang baik, aku tak baik. Dosa yang aku buat ni orang tak buat pun. Tak boleh tak boleh kita pandang kita bagus dalam majlis. Kita kena pandang kita tak ada apa. Barulah kita dapat anugerah Allah dalam majlis. Sebab dalam majlis ni penuh dengan anugerah Allah SWT. Nabi sebut ghanimah ni dalam majlis ilmu ni. Nabi kata, Nabi sebut dalam hadis, ghanimatu majlisul zikri al-jannah. Ghanimah majlis zikir atau majlis ilmu al-jannah. Ghanimah ni apa? Harta rampasan perang. Maksudnya dalam ni ada harta ni. Apa harta-harta ada yang ada majlis ilmu ni? Jannah, syurga. Dan syurga tu ada apa? Macam-macam anugerah Allah pula dalam syurga tu. Siapa di dalam syurga dia akan nikmati semua pelbagai nikmat Allah. Dalam syurga kita ni. Rawdatun min riyadil jannah. Taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Apa dia? Majlis ilmu. Dalam syurga ada apa? Semua anugerah Allah ada. Lahum ma yasha'un, Allah sebut dalam Quran. Waladaina mazid. Lahum ma yasha'un, bagi mereka apa yang mereka nak. Kita nak apa dalam majlis ilmu ni? Dalam syurga ni, semua Allah akan kabulkan. Syurga ni Allah kata apa? Lahum ma yasha'un, bagi mereka apa yang mereka nak. Nak apa lah ni? Nak isteri solehah, akan dapat isteri solehah. Nak suami solehah, solehah lah. Nak suami solehah, akan dapat suami soleh. Suami solehah lembut tu ya. Jadi nak apa? Nak Allah lansaikan hutang kita, hutang banyak sangat. Orang duk ligan kita sebab hutang. Minta pada Allah, Allah kabul pada waktu ni. Minta lah hati kita, ya Allah tolonglah ni, ya Allah tolonglah ni. Kami diajak oleh ulama Ul Tarim di Yaman, diajak kami datang balik ilmu, niat macam-macam niat. Niat ni maksudnya kita nak apa? Ya Allah, aku majlis ilmu ni, ya Allah kabulkan hajat aku, ya Allah majlis ilmu ni sihatkan aku zahir dan batin, ya Allah. Niatkan banyak-banyak. Dan sampai balik ilmu, apa hajat kita minta lah hati kita. Melayu, ya Allah bantulah aku ni, ya Allah berkat datang ni, berkat pengajian kitab ulama ni, dekat ulama-ulama, berkat orang yang hadir ni bagus-bagus ni, ya Allah kabullah ini masalah ni, ya Allah masalah ni. Mesti Allah kabulkan. Bukan sekadar main nak mengaji saja dalam majlis ilmu. Sebab Nabi dah kata ini adalah taman syurga. Dalam taman ni Nabi kata, bila kamu lalu taman-taman syurga, maka farta'u, petiklah buah yang dalam taman syurga tu. Singgah maksudnya. Maksudnya kena ambil sesuatu dalam taman syurga tu. Ambil apa? Ambil ilmu, ambil barakah, ambil mustajab doa, ambil qabul hajat, ambil sir, ambil iman, ambil macam-macam kita akan dapat dalam majlis ni. Maka Allah sesenang, bila kita datang majlis ilmu, banyakkan minta pada Allah semua hajat kita akan kabul. Ulama-ulama di Tarim, kalau sakit pergi majlis ilmu, sakit macam sakit belakang lah, sakit kepala ke contoh, Allah senang amat. Sakit apa-apa saja, mereka akan keluar dari rumah dengan niat, ya Allah sembuhkan penyakit aku ni. Pergi majlis ilmu keluar sembuh. Dengan niat mereka yang kuat dan dengan husnuzan mereka, sangka baik daripada majlis ilmu yang penuh dengan barakah. Kita pandang majlis ilmu ni, sekarang majlis ilmu tak dapat apa? Dapatlah pahala sikit. Saya pandang, tempat ni besar, tempat ni agung, tempat ni taman syurga ni. Ini bukan biasa-biasa ni. Aku masuk syurga dah ni. Kalau aku mati ni, mati dalam syurga ni.
Allah SWT. Maka kita akan dikabulkan oleh Allah hajat-hajat kita. Sebab kata Al-Habib Ali Masyhur, Mufti Hadramaut, kata dia al-madad, kata dia madad itu qadar masyhad. Masyhad ni apa? Macam mana pandangan kita, husnuzan kita Allah SWT kepada sesuatu perkara. Makin kita husnuzan, makin kita pandang mulia, makin kita agungkan. Contoh malik ilmu, makin kita agungkan ulama, makin kita agungkan, muliakan, makin kita sangka baik, maka itu makin banyak madad kita akan dapat. Apa tu madad? Anugerah Allah, pertolongan Allah, kurniaan Allah, macam-macam madad. Cinta daripada Allah. Engkau setera mana hati kita mai sini. Sekatlah aku mengaji balik, tulis balik, dapat tu. Jadi kalau pandang Allah, majlis ini mulia, majlis yang Allah muliakan, majlis yang besar di sisi Allah, majlis yang besar di sisi Rasulullah, majlis Rasulullah yang asaskan majlis ni, majlis yang bersambung dengan Nabi SAW. Saya mengaji dengan guru saya mengaji dengan guru dia, guru ada guru, sambunglah sampai Nabi SAW. Siapa yang ajak majlis ilmu ni? Nabi Muhammad SAW. Yang ajak para sahabat buat macam ni, sahabat pula ajak tabi'in buat macam ni, sampailah guru kita ajak kita buat macam ni, himpunan kawan buat macam ni. Dan ini majlis Nabi SAW, bersambung terus dengan Nabi SAW. Barakahnya, rahsianya, nurnya bersama terus dengan Nabi SAW. Sanad macam tu. Jadi kena pandang besar majlis ilmu, kena pandang besar agung majlis ilmu, baru kita boleh duduk sopan. Bila pandang besar, pandang agung majlis ilmu, duduk elok. Duduk dengan kita rasa fakir, kita perlukan ilmu, kita perlukan Allah, perlukan ridha, perlukan rahmat, perlukan qabul, perlukan macam-macam. Bila siapa rasa fakir, perlukan macam-macam, waktu ni Allah akan bagi pada anugerah. Siapa rasa aku main tak apa dah, aku main nak berkat sebab aku ni mengaji dah, aku ni tak ada kerja apa, main pergi, tak dapat kan tu. Dia kena rasa fakir. Fakir ni apa? Aku ni teruk lah, aku ni dosa banyak, main nak diampun dosa, aku ni malas lah ibadat, main dengan harapan Allah kuatkan iman aku. Dia naik macam tu, hati dia macam tu, maka apa dia akan dapat? Anugerah Allah. Kerana orang bila fakir akan diberi zakat. Kita kalau kaya, main dalam keadaan kaya, zakat tak dapat. Kalau kita fakir miskin, dalam hukum fiqahnya layak diberi zakat. Dia panggil apa? Asnaf. 8 asnaf termasuk dah. Orang kaya akan bagi zakat kita sebab kita fakir, kita miskin. Kalau kita kaya, siapa nak bagi zakat? Siapa nak bagi zakat? Siapa nak bagi duit kita? Tak ada. Tengok tu dia kereta dia, tu dia rumah dia, tak usah bagi duit ke dia. Akan apa sudah bagi? Kenapa? Dia dah kaya dah. Dia duduk sini, dia masuk sini sikit. Itu kita dengan manusia. Manusia bila tengok kita fakir, mereka akan bagi duit. Mereka akan cari kita untuk bagi duit. Orang kaya akan cari orang fakir miskin bagi duit. Kalau kita fakir dengan Allah SWT, Allah akan bagi zakat. Dan itu Allah akan bagi anugerah-anugerah dia. Kan kita fakir. Kalau kita kaya dah, Allah tak bagi. Allah kata hang sombong, kaya dah, aku tak bagi apa hang. Oh hang rasa hang tak ada apa, hang rasa lemah, aku kuat hang. Oh hang rasa hina, aku muliakan hang. Ini sebut dalam kitab Minna Atta'illah, asalkan ini kitab hikam. Imam Ibn Atta'illah, pakallah sifatmu. Kamu kena pakai sifat kamu. Allah akan tolong kamu dengan sifat dia. Maksud Allah tolong kita sifat dia, maksud Allah kan kuat, Allah kan hebat. Kalau kita sifat kita ni lemah, kita pakai dengan sifat kita, mengaku sifat kita, Allah akan bantu kita. Kamu kena rasa hina, sifat hina, maka Allah akan muliakan kamu. Allah senang. Jadi Allah senang kena rasa fakir, tak ada apa. Tak ada apa. Walaupun kita paling mengaji banyak, 20 tahun yang kita mengaji kitab ni, rata dengan ustaz-ustaz, kena rasa kita macam tak ada mengaji lagi. Aku tak ada apa. Yang tu yang mahal kita dengan Allah SWT. Allah tak pandang sembahyang tasbih tiap hari, Allah tak pandang kita tahajud tiap hari. Allah bukan Allah nilai itu sangat. Yang paling Allah nilai apa? Hati kita waktu tahajud, hati kita waktu sembahyang tasbih, hati kita dalam kehidupan kita. Kalau ibadat dah okey, hati tak elok, tak boleh suul khatimah, naudzubillah. Kerana ada hadis Nabi SAW, siap hadis sahih lagi, Nabi bersabda, yang maksudnya ada seorang hamba Allah itu, ada seorang ini, dia kata Rasulullah, dia ini sepanjang hidup beramal dengan amalan ahli syurga, tetapi sahasta lagi, sahasta pendek, sahasta panjang ni, sahasta lagi nak masuk ke syurga, dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka Allah masukkan dalam neraka. Orang ni Nabi kata hidup dia, sepanjang hidup dia zikir, tahajud, solat taubat lah, apa semua ada lah maksud dia, main mengaji, sedekah pula banyak kat orang, tapi dia masuk neraka, kata Nabi SAW. Ulama bahas kenapa sepanjang hidup amalan ahli syurga tapi masuk neraka, kan pelik. Kan janji Allah tu maksudnya orang yang amal soleh Allah akan masukkan dalam syurga. Soal macam janji macam mana Allah ni? Tak, Allah janji betul. Kenapa? Kata ulama, hadis ni menunjukkan pengamal amalan ahli syurga ni, zahir saja dia amal sebagai amalan ahli syurga,
hati dia pernah takabur, pernah ujub, pernah rasa aku paling hebat sekali, aku amal banyak, engkau Allah masukkan dalam neraka. Su'ul khatimah. Kenapa? Batin tak bersih. Solat tiap hari, mengaji tiap hari, tapi batin tak bersih. Sebab tu zahirnya amalan ahli syurga, tapi hakikatnya dia masuk ke neraka. Kenapa? Allah nilai hati. Allah tak tengok zahir ni. Zahir ni kena buat lah, kena gerak lah amal. Yang paling Allah nilai hati. Macam mana waktu kita main mengaji, macam mana hati kita waktu mana kita duduk dalam ilmu, macam mana hati kita waktu dengar ilmu. Allah nak lihat nilai yang tu. Macam mana hati kita dengan Allah SWT. Jadi walaupun beramal dengan amalan ahli syurga sekalipun, tahajud setiap malam sekalipun, kalau hati tak elok, masuk neraka juga, kata Nabi SAW. Na'udzubillah. Tapi ada orang yang sepanjang hidup dia beramal seperti amalan ahli syurga, masuk ke syurga. Amal baik, ya, masuk ke syurga dia. Kenapa? Baik-baik dah, hati pun baik. Hati suka maafkan orang, husnuzan dengan orang, buat ibadah ikhlas kerana Allah, harapkan Allah saja, tak harapkan apa-apa. Dunia tak harapkan, pujian tak harapkan, kebesaran tak harapkan, pangkat tak harapkan. Harapkan Allah, guna Allah saja. Orang macam ni walaupun sikit amal dia akan masuk ke syurga. Kenapa? Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tengok hati kamu. Nabi Umar waktu mana para pelajar jumpa Nabi Umar Ludi Tarim, nak baliklah ke Malaysia, ke Indonesia semua. Nabi Umar panggil semua. Nabi Umar kalau dengar budak-budak nak balik, Nabi Umar panggil lah, nak cakap dulu. Waktu dia masuk nak jumpa Nabi Umar, Nabi Umar tengah macam duduk pegang tasbih, macam khusyuk. Nabi Umar ni ahwal lah, Nabi Umar ahwal. Nabi Umar tengah pegang tasbih. Dia masuk, dia kata masuk. Waktu masuk depan Nabi Umar kata apa? Yang tengok dia apa? Nabi Umar kata, kaifa qulubukum ma Allah. Itu dia tanya dulu. Kena ayat tu semua tunduk. Apa maksudnya? Kaifa qulubukum ma Allah. Maksudnya bagaimana hati kamu dengan Allah. Kau nak balik dakwah kan? Hati kamu tu macam mana dengan Allah tu? Hamba rasa apa dengan Allah? Ada ingat Allah tak lagi tak? Ada ikhlas dengan Allah lagi tak? Ada agungkan Allah tak? Ke agungkan duit, pangkat, dunia, nama dan sebagainya? Kaifa qulubukum ma Allah. Semua diam. Semua tak berani kata apa, tunduk. Habib tengok daripada Habib kata, kaifa qulubukum ma Allah. Bagaimana hati kamu sama dengan Allah? Tengok ni seorang guru mursyid, ni seorang guru pembimbing. Dia tak tanya balik ni buat balik tak apa-apa kacang apa ke? Boleh tak kacang cerdik, kacang apa semua? Dia tanya apa tu? Wali tanya apa? Buat balik tak hati tu macam mana? Nak buat balik hati macam mana? Hati elok ke tak elok ni? Hati agungkan Allah kan, nak agungkan apa ni? Kaifa qulubukum ma Allah. Bagaimana hati kamu dengan Allah? Semua diam. Lepas tu baru Habib Umar nama balik, Habib Umar cakap, ni kamu ni balik ni, amal ni kamu buat ni, kamu jumpa orang ni, apa semua satu rahim apa semua, buat dakwah apa semua. Maksudnya yang penting adalah hati kita dengan Allah SWT. Ada orang yang mengaji, hati dia khusyuk. Ada orang yang mengaji, hati dia relax, lalai, ingat macam-macam, teringat ni. Malis ilmu, malis ibadat dia panggil. Ni ibadat ni. Mengaji untuk ibadat pada Allah. Kita kena buang semua sewaan kita di luar sana. Macam mana setipu kita tak lock, macam itulah kesibukkan kita tak lock. Dunia kita tak lock. Dia panggil apa? Sabuk kita tak lock. Masuk dalam ni kita nak khusyukkan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab duduk dalam taman syurga, sebab duduk dalam ibadat pada Allah, maka khusyukkan hati dengan Allah. Mungkin khusyuk dalam malis ilmu, makin dapat banyak lagi anugerah Allah, nafahat, hembusan anugerah Allah. Jadi duduk dengan sopan, duduk dengan hati pun elok, sopan. Hati kena sopan juga. Bukan luar yang sopan. Ada orang dengan guru dia sopan. Ustaz duduk dengan ayah dia. Ayah, ya hati tak ada kesopanan, tak ada. Hati tu tak ada rendah diri pun, hati tu tak ada pun rasa orang tua lebih baik, rasa orang ni lebih baik. Hati tu tak rasa dia lebih baik. Salam hanya sekadar segan saja, bukan sekadar nak rasa aku tak ada apa ni, aku kosong saja. Kena rasa sebab tak ada apa. Nasihat dengan Syekh Nasri tu, dulu Syekh dah tekan kita main tasbih tiap hari. Kita buatlah tiap hari. Tengok asal ngaji dengan Syekh dulu, lepas mengaji lagi lah. Macam dulu tak ada ngajak apa lah, duduk sepenuhnya dengan Syekh lah. Kita buat tiap hari. Dah buat satu hari kita pandang, aku boleh buat tiap hari lah tasbih. Allah senang. Rasa macam aku boleh buat. Malam tu Syekh ajak keluar pergi kuliah. Dia duduk bawa kereta lah kat Syekh tu. Sebelum ramai orang khidmat apa semua lah. Waktu tu orang panggil Ustaz Asri lah, atau Ustaz Salawat saja. Dia panggil pakai keblekat apa semua. Waktu padahal Syekh ni seorang yang ilmu dia tinggi, ilmu banyak. Orang soleh dia. Syekh Nasri ni tak pernah tinggal tahajud sejak umur 13 tahun. Syekh Nasri tu, saya tahu saya duduk dengan dia. Sejak umur 13 tahun tak pernah tinggal solat tahajud. Kita sejak umur 13 tahun tinggal tahajud. Kita sejak umur 13 tahun tinggal tahajud, dan sejak umur 13 tahun tidak tinggal tahajud. Okey. Jadi saya masuk dalam kereta dengan Syekh. Malam tu saya bawa kereta lah. Elok keluar pada highway. Dia kali kat saya. Dia kata kita ni tak boleh duk rasa kita buat amal ni.
Kita kena rasa kita tak ada apa. Bukan rasa kita dah amat lah. Kita kena rasa kita tak ada apa. Dia bagi ayat tu lah, astagfirullahalazim. Baru sedang kita. Tak boleh rasa aku amal dah lah. Tak bagus. Seolah kita pandang aku buat. Dia kena pandang aku tak ada apa, semua Allah bagi. Sembilan tasbih hati hari pun kurniaan Allah. Kalau Allah tak bagi kuat, aku tak kuat. Alhamdulillah kita dapat guru-guru yang boleh bimbing kita, macam tu. Okey. Tambah dulu Tunggu Haji Ayub dulu. Duk pergi kat Tunggu Haji Ayub. Oh tu lagi lah. Mursyid tu duduk depan dia tu, dia cakap terus. Apa masalah kita cakap terus. Kamu jangan buat ini, kamu buat ini, kamu amal ni, hati kamu kena macam ni. Itu penting guru dalam hidup kita. Siapa tak ada guru, dia umpama layang-layang terputus talinya. Allah senang. Jangan jadi layang-layang terputus talinya. Tak tahu nak jatuh kat mana. Jatuh dalam laut ke, jatuh dalam sungai ke, jatuh tembung rumah orang ke, tak pun jatuh dalam api ke, tak tahu. Tapi kalau kita ni, kita layang-layang kita ni ada tali, ditarik, dikontrol oleh guru mursyid kita, dia adjust kita, insya-Allah kita selamat mendarat. Kalau putus tali tak ada guru, jalan seorang-seorang, putus tali habis. Okey, naudzubillah. Kalau pun guru kita meninggal, cari guru lain. Ramai orang buat fahaman salah lah ni, saya tengok. Dia buat macam ni tasawuf lebih pula. Tasawuf bukan macam tu. Dia kata guru kami meninggal dah, tak ada dah orang tasawuf macam guru aku. Tak boleh tu. Kalau Habib Omar dia marah orang kata tu. Kerana Habib Omar kata seolah kamu nak abang kata Allah bagi kat guru kamu saja, orang lain tak dapat. Mana boleh macam tu? Kamu kontrol khazanah Allah ke? Habib Omar kata. Kamu kontrol Allah ke? Allah, guruku saya wali ya. Lain-lain tak wali tu, semua tak tinggi tu. Guru tak boleh. Allah ni dia bagi pada siapa yang Allah nak. Ya guru kamu Allah dah bagi, alhamdulillah syukur. Mengaji dengan sungguh-sungguh. Bila dia meninggal, kamu kena minta kepada Allah husnuzan dengan hamba-hamba Allah, husnuzan dengan ulama. Tok guru kita, pergi cari tok guru lain. Cari. Sampai mati kena ada guru. Bagusnya kita tengok makcik-makcik kita, pakcik-pakcik kita apa semua, pakcik kita yang mai semua ni. Bagusnya kita tak tahu kita macam mana akhir kita. Waktu tua kita nanti. Tengok pakcik-pakcik kita, makcik kita contoh waktu macam ni masih lagi pegang guru, nak ngaji lagi. Entah sekarang dia kata apa? Aku pencen duduk rumah dah lah, relax. Ngaji apa? Sudahlah dulu ngaji dah. Dulu dah habis kitab dah, 3-4 kitab dah habis. Tak boleh selagi kita tak meninggal dunia, kita kena mengaji. Kita nak berguru, kenapa? Kita tak tahu, takut-takut kita buat tu salah. Sebagaimana ada guru duduk tegur, guru adjust. Guru abang ini. Biar kita mati dan kadang kita dibimbing oleh guru. Biar guru kita salat jenazah kita. Biar guru kita doakan kita. Biar kalau boleh biar guru kita datang ucapkan kita, dia suruh ikut. Ikut la ilaha illallah, lagi bagus tu. Daripada kita mati tak ada guru. Jadi Allah senang amat. Penting guru sampai mati kita kena ada guru. Saya pun ada guru saya meninggal. Tunggu Rifai dulu, kita banyak rujuk Tunggu Rifai meninggal. Tunggu Haji Ayub meninggal. Baki-baki guru yang ada ikut guru yang ada ni. Kalau meninggal guru yang ada ni, saya akan cari dia guru yang lain. Saya takkan kata ni guru aku yang tinggi. Mana ada macam guru aku? Tak ada. Wali Allah ni ramai. Orang soleh ni ramai. Cuma kenal tak kenal saja. Jangan duk pegang dengan seorang guru, tak boleh. Meninggal cari guru lain. Ada orang meninggal tak boleh tak pergi ngaji. Itu dia bukan istiqamah tu. Dia tinggal istiqamah. Guru meninggal cari guru lain, mesti ada. Allah tidak akan putuskan dia punya wali dia, ulama dia, mursyid dia tak akan putus. Walaupun mursyid ni dah kurang di akhir zaman, tapi tetap mereka ada. Orang yang hati bersangka baik, orang yang minta kepada Allah, dia akan jumpa. Jangan kata guru kita saja macam tu, guru orang lain tak macam tu. Dia kata guru kami ni tak macam guru lain. Guru kami ni ajak tasawuf lembut dia. Guru lain tu ajak tasawuf pergi keras kata dia. Tak ada adab. Silap tu kamu fahaman tasawuf kamu tu. Tasawuf apa macam tu? Tasawuf ni apa? Tasawuf ni ajarkan bersih jiwa, akhlak, adab. Okey, guru yang lemah lembut. Ya, sebab dia lemah lembut. Contohnya mana lemah lembut? Dia memang orang lemah lembut. Bukan maksudnya tasawuf ni macam tu. Tasawuf ni apa? Hati tak lupa Allah, hati agungkan Allah. Walaupun dia ceramah, ikut dia nak ceramah macam mana? Dulu saya faham macam tu juga. Biasa keluar negara tengok, wali-wali depa lagi dahsyat daripada kita. Depa dengan ceramah dengan dekahnya apa semua, lawak dengan orang. Orang kata ni wali. Maksudnya wali ni bukan jalan tunduk, bukan. Boleh dia bukan wali kalau dia macam tu. Allah senang. Ada wali Allah, dia lembut, maka sifat dia lembut, jalan slow. Ada wali Allah tapi sifat dia keras sikit, maka nampak dia keras. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq lembut, Sayyidina Umar keras sikit. Sayyidina Umar tengok hampa niaga macam ni, hampa niaga tak betul dia ambil rotan tiba belakang. Dia tak wali ke tu? Ni tak wali ni, tiba-tiba orang ni kasang-kasang ni tak wali ni. Angkat-angkat tangan ni tak wali ni. Salah fahaman tasawuf tu. Bukan tasawuf macam tu. Tasawuf ni hati yang bersih, hati yang ingat Allah, hati agung ke Allah. Hati tak lupa-lupa Allah. Fakir dia dengan Allah, rasa fakir dia. Kalau Tok Guru ni dia agung ke Allah, hati dia tak ada aku, tak ada apa. Ceramah punya deras. Dia wali. Allah SWT. Dan ada Tok Guru pula lembut, hatiku tak ada apa, mengajak elok. Wali. Wali bukan duduk dekat keras ke lembut, tak ada.
Ada wali keras, ada wali lembut. Sayyidina Musa AS tumbuk orang. Sayyidina Musa tu. Nabi SAW dipukul sampai patah gam. Allah madhiqah min fa'in ya'lamun. Nabi macam-macam juga. Nabi macam-macam juga. Okey ya. Wali pun macam-macam juga. Ada keras sikit, ada lembut, ada kasar, ada lemah lembut, macam-macam. Tapi hakikatnya mereka semua adalah orang yang dekat dengan Allah, dan mereka orang beradab dengan Allah. Orang beradab sama hamba-hamba Allah. Cuma kita suuzon pada mereka, kadang-kadang kita nampak mereka macam lebih-lebih keras. Tak ada apa. Jadi jangan salah faham cari guru. Ada orang nak cari guru macam tu, cari guru yang ni. Tak. Ada guru mursyid dia bukan lembut macam tu. Saya mengaji dengan guru lembut, guru keras sikit saya mengaji. Guru lembut-lembut ni tunggu Rifai lembut, cakap lembut. Guru kasar-kasar ni banyak lah. Ke Yaman kasar-kasar sikit. Kasar. Arab sama kasar. Tapi wali dah. Wali ya. Jadi jangan set guru aku saja macam tu. Dah. Guru orang pun macam tu juga. Ulama amal lagi cari. Jangan stop mengaji bila guru kita meninggal dunia. Cari guru lain. Okey ya. Salah fahaman macam tu, jangan buat fahaman macam tu Allah senang. Syukurlah kita dapat guru yang lembut, lemah lembut. Lepas tu bila dah meninggal, cari guru lain. Tengok dapat guru kasar pula, tak apa, ikutlah, syukurlah. Ikutlah sekat kita mampu macam tu. Yang kedua, tidak berbicara ketika majlis ta'lim dimulai kecuali jika diperlukan. Jangan cakap waktu majlis ta'lim, majlis ilmu dimulakan, dijalankan. Jangan cakap. Walau penting sekalipun. Khususnya anak muda ni cakap kadang-kadang. Tak boleh bercakap. Jangan cakap langsung dalam majlis ilmu. Walaupun kau tu penting sangat-sangat, jangan cakap. Kalau penting nak abang juga, dengan isyarat. Dengan hantar-hantar surat kertas sikit. Cari jalan, jangan bagi nampak guru tu nampak kita sembang. Tak boleh sembang. Jangan sembang. Sekarang tok guru kita sembang, dia keluar terus. Kita ni tak ada adab. Ngaji macam mana? Keluar terus. Ya. Ketiga, membaca doa ketika menghadiri majlis ta'lim. Di antara doanya itu, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min zulumati al wahm waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Ini doa waktu mana main ngaji. Terus yang keempat, membawa buku dan menulis faedah yang telah didengar dan difahami. Di antara adab main ngaji, bawa buku, bawa kertas. Bawa buku, bawa kertas, bawa pen. Allah senang amat. Tulis faedah yang terdengar. Kemudian amalkannya, kemudian amal dan mengajarkannya kepada keluarganya dan orang lain. Balik ajak baca kepada keluarga. Baca pada isteri tak main, baca pada suami yang tak main. Yang kita tulis tu baca balik. Dan mesti tulis dengan elok adab dia. Janganlah disebut dalam kitab Imam Zurnuji tentang ta'lim muta'alim, tentang adab-adab ngaji ni. Kata Imam Zurnuji, jangan kamu tulis di kitab-kitab kamu, di buku kamu ilmu, menyebabkan kamu dicela oleh orang. Contohlah kita tulis tak elok lah ni. Tulis tak elok, halus sangat ke tak elok. Punya doktor, kita punya tulisan kita sampai kita yang tahu, orang lain tak tahu. Kita boleh tahu, orang lain seorang tak boleh baca. Kita punya doktor kita ni. Kita lebih dahsyat pada doktor kita tulis. Doktor pun faham lagi tau. Lepas kita mati, anak kita buka buku-buku kita ngaji. Dia tengok, Allah doktor ni. Buat aku ni doktor ni. Doktor apa ni? Jadi Allah senang. Dia tengok satu benda tak baca. Akhirnya anak kita kata apa? Apa buat aku ni tulis? Jangan kamu dicela selepas mati sebab tulisan kamu tu. Kata Imam Zurnuji. Jangan biar anak cucu kita cela kita. Cela maksudnya apa? Dia kata kita, apa tu aku ni? Tulis macam ni, aku nak ambil ilmu tak boleh. Apa dia mengaji ni? Satu apa aku tak faham ni? Tulis punya doktor punya ni. Dia mengaji mana ni? Allah senang. Marah dia marah, orang marah. Cuba tolong dekat sini tolong. Ada question ni. Soalan ni. Jadi itu berkenaan dengan tulis. Tulis mesti elok-elok. Tulis mesti dalam keadaan tersusun. Tulis mestilah keadaan orang lain pun boleh baca, bukan kita saja boleh baca. Sebab kitab kita, tulisan kita bukan untuk kita, untuk orang lain, anak cucu juga. Jangan sampai kita dicela. Saya salah tu. Terus yang kelima, memandang dirinya sebagai orang yang paling rendah di antara para hadirin. Sebab mendapatkan keberkahan dari seluruh para hadirin. Dia tengok orang semua lebih baik pada aku ni tak ada apa, aku ni lemah, aku ni dosa banyak. Waktu tu kita akan dapat barakah daripada Allah SWT. Boleh masuk? So, ada kak tu nak masuk tengok. Pintu mana tak tahu. Yang keenam, tidak menanyakan masalah yang tujuannya hanya untuk menguji pemimpin majlis kerana hukumnya adalah haram. Haram hukum dia. Tanya soalan nak uji tok guru, haram. Kenapa? Kita ada niat nak merendahkan dia. Kita ada niat nak jatuhkan dia. Haram menjatuhkan seorang Muslim. Allah senang. Tak boleh tanya soalan dalam majlis ilmu untuk menguji dia sebab nak jatuhkan yang muka dia.
haram hukum dia, tak boleh. Yang ketujuh, menghormati pemimpin majlis, hormat orang yang memimpin majlis tu. Yang ke-8, tidak boleh melangkah di atas bahu-bahu para hadirin hanya supaya boleh duduk di bahagian hadapan, kecuali jika dia termasuk golongan ulama, maka boleh. Tengok ni adab. Okey, ada dua orang yang memilih ilmu. Yang pertama, orang awam lah, orang mengaji lah. Bila mai lambat, dia mesti kena duduk belakang di akhir majlis, kecuali ada ruang untuk masuk apa semua, boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan langkah bahu orang, langkah kepala orang tu tak boleh lah. Selagi boleh masuk, silakan masuk, penuhkan depan dulu. Yang kedua, kalau dah penuh, yang nak masuk ni ulama, macam mana nak buat? Kena bagi ruang pada dia. Sebab adab dalam ilmu, ulama duduk depan. Ini dibuat di Kota Tarim. Tarim ni kalau ulama main lambat, semua masuk ke depan. Semua masuk depan. Semua depan Tok Guru yang mengajar tu ulama semua. Majlis ilmu di Tarim ni berbeza biasa, yang mengajar tu ulama, yang mengaji pun ulama. Kita di sini yang mengajar tu ulama, kita mengaji, kita orang biasa. Tarim ni punya banyak wali Allah yang ulama dia, jutaan lah. Dari dulu sampai sekarang jutaan lah saya rasa. Sampai yang mengajar tu ulama, mengaji pun ulama juga. Bagai meniaga pun ulama, buat teksi pun ulama. Ulama ramai sangat. Ada ulama ibadat saja, ada ulama mengajar. Ada ulama berniaga. Ada ulama berniaga tak mengajar. Kenapa? Terlampau banyak ulama. Nak mengajar macam terlampau banyak. Kalau di Tuan Kayak ni ada 100,000 orang Tok Guru, siapa nak mengajar? 2-3 orang mengajar. Ada yang semua dengar mengaji. Macam Kota Tarim. Takkan 100,000 semua nak mengajar? Siapa nak dengar? Dia seorang mengajar, semua dengar. Macam tu. Ini Kota Tarim. Jadi saya tengok ulama mesti duduk depan, saya tengok. Bila dia main lambat, dia akan masuk ke depan. Dia faham dah adab dia. Maksudnya kita, kalau kita ni, maksudnya kalau ustaz-ustaz kita ni, dia tokoh, dia Tok Guru, adabnya apa? Jangan duduk belakang tu buat takti. Sepatutnya kena melangkah ke depan. Kecuali majlis tu orang tak faham panggil adab tu, kita duduk belakang dah lah. Kita main ke depan, orang fitnah kita lah, orang kata apa? Apa ni ustaz ni puluh nak duduk depan tak? Nak tunjuk diri dia kot. Tak boleh. Kalau tadi memang dia puluh duduk depan. Kerana itu sebenarnya adab. Kalau duduk belakang tak ada adab. Kurang adab maksudnya. Ulama mesti ke depan memimpin orang yang lain untuk menuntut ilmu. Ulama mesti duduk depan tunjuk adab macam nak menuntut ilmu. Ulama duduk depan. Bukan kita duduk depan, ulama duduk belakang semua duduk tengok kita, tak boleh. Ulama duduk depan. Macam juga semayang dalam jemaah. Dia memang ada hadis Nabi suruh kita rebut saf pertama. Tapi ada satu hadis riwayat Muslim, Nabi kata apa? Aku nak orang di belakang aku ni yang saf pertama ni, orang bijak pandai, orang ada pemikiran, orang alim, orang Tok Guru lah. Orang soleh lah, orang tua lah. Orang ada pengalaman dan sebagainya. Jadi Nabi suruh utamakan saf ke depan tu orang macam tu dulu. Ulama, orang cerdik-cerdik, Tok Guru, orang tua, saf depan. Bila ada orang tepi-tepi baru kita berebut. Kalau ada orang kita berebut yang kedua. Pertama atau kedua tu ada fadilat yang utama lah, besar. Di Tarim ni kalau sembahyang Jumaat, saf pertama semua mufti-mufti semua. Ahli-ahli fatwa semua, saf depan. Saf kedua hafiz Quran. Hafiz Quran, ustaz-ustaz. Barulah saf ketiga keempat orang biasa duduk, orang awam duduk. Dia takkan duduk depan kalau main awal sembahyang Jumaat orang Tarim. Dia akan duduk saf ketiga, saf keempat. Saf depan tu jadi kosong. Bukan tak mau berebut, sebab itu tempat ulama dia. Sebab Nabi dah sebut hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Belakang aku ni mesti orang cerdik, orang alim, orang ulama. Jadi yang macam tu macam tu. Kalau tak ada Tok Guru, kita rebut duduk depan saf pertama. Kalau ada, bagi dia depan. Kita duduk belakang dia. Macam tu Itu sepatutnya diajak oleh Rasulullah adab Okey. Kecuali ulama boleh masuk ke depan. Boleh masuk ke depan. Jika dia di dalam majlis, jika di dalam majlis masih terdapat tempat yang kosong, maka duduklah di tempat tersebut. Mana tempat kosong duduk. Okey Allah senang. Tengok Nabi sebut dalam satu hadis ni. Saya tak tahu ada anggaran kita baca. Tak tahu Syekh mungkin nak sampai dah. Saya baca makna tu. Satu hari Rasulullah SAW duduk dalam satu masjid. Nabi duduk dalam masjid dengan sahabat Nabi. Tiba-tiba main 3 orang dalam majlis Nabi SAW. Dia main 3 orang nak masuk lah. 2 di antara orang ni ikut datang hadir majlis ilmu. Ada 3 orang duduk tengok majlis ilmu Nabi. Oh, Rasulullah dengan sahabat lah. 2 orang masuk. Dan satu lagi tak masuk, pergi terus. Dia tengok, oh majlis ilmu lah. Tak apa, pergi dulu. Tak apa, bagi mereka pergi dulu. Aku bismillah dulu mereka. Aku tak apalah, nantilah. Okey Kemudian tak kala keduanya berdiri di hadapan Rasulullah, maka mereka berdua mengucapkan salam. Nabi tengah duduk, 2 orang masuk. 3 orang main balik ilmu, 3 orang kawan. Seorang balik, 2 orang masuk. Dan waktu mana mereka 2 orang ni diri depan Nabi, nak duduk dalam majlis Nabi, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan 2 orang ni bila dia bagi salam dalam majlis Nabi ni,
Dua orang ni tengok ada tempat kosong dalam majlis, maka dia pun masuk mengisi tempat kosong. Seorang ni tengok tempat kosong, tempat kosong lah, lari masuk depan, cari tempat kosong, penuhkan tempat kosong. Yang seorang lagi pula, kawan dia ni duduk di akhir majlis, duduk belakang sekali, mungkin dekat pintu. Dan teman yang ketiga, kawan yang ketiga tidak ikut hadir, balik terus. Kemudian Nabi SAW selesai majlis, Rasulullah bersabda terus. Dia kata, aku mengkhabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi. Dia dah balik semua dah, sahabat balik semua, 3 orang ni pun balik. Nabi kata, nak cerita agak apa tentang 3 orang yang main majlis tadi. Salah satu antara mereka mendekatkan kepada Allah. Seorang, 3 orang tu, seorang main terus duduk depan tu, itu orang yang nak dekatkan diri pada Allah. Dia betul-betul nak anugerah Allah. Dia pulun duduk depan, isi tempat kosong. Yang kedua, maka Allah pun mendekat kepada dia, maka Allah pun memberi anugerah pada dia. Dan orang yang kedua, dia malu pada Allah, duduk belakang ujung malu, macam segan duduk depan, duduk belakang sudah lah. Dia malu pada orang, pada Allah, kata Nabi SAW. Maka Allah pun malu padanya. Maksudnya Allah pun macam tak bagi anugerah pada dia, tak dapat anugerah yang banyak lah. Ada pun orang ketiga, dia berpaling dari Allah, maka Allah berpaling daripadanya. Tengok majlis ilmu, tengok majlis zikir, pergi tempat lain, Allah berpaling pada orang ni. Maksudnya apa? Allah tak bagi rahmat, tak limpahkan rahmat pada orang macam ni. Jumpa majlis ilmu, Nabi kata apa? Perintah Rasulullah, hadir, duduk. Idza maradtum, bila kamu ni jalan, tengok ada taman-taman syurga, maka hendaklah petik buah dia. Masa duduk, Nabi suruh duduk dulu. Lepas tu nak keluar. Duduk dulu Ustaz. Sebab Nabi suruh duduk. Sahabat kat Syekh tu, ada kerja sikit, angkat tangan nak keluar. Yang bahayanya majlis ilmu noh. Pilu Allah tak bagi rahmat pada orang tu. Allah tak bagi anugerah pada orang tu. Duduk, yang penting duduk, kata Nabi. Nak keluar lepas tu. Yang penting dah hadir maksudnya. Paling kurang dapatlah sikit rahmat Allah, pandangan Allah sikit cukup. Ya? Okey. Dan banyak ni tentang majlis ilmu ni. Saya tengok macam Syekh ramai lah. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti. Dan nanti kita tanya Syekh kita lah apa kitab kita nak baca. Bila itu Sadiqin ke, kitab sirah ke, kitab apa untuk kajian mingguan kita di sini.